Kita lihat apakah yang disebut oleh At-Tabari. At-Tabari menyebut satu benda yang cukup indah untuk kita kenang. Dia sebut dalam tarikh At-Tabari seperti berikut, izinkan saya baca. Wa wulida Ibrahim AS Ismail wa huwa akbar walidihi wa Hajar wa hiya Qabtiyah wa Ishaq kana dhari al-Basar wa Sarah ibn Tanwil bin Nakhud bin Saruk bin Aruq bin Falid bin Abid bin Apasha bin Sam bin Nuh alaihissalam wa Madan wa Madian wa Yaksan wa Zamran wa Asbaq wa Suh wa Muhum Qanturah binti Maktur min Arab al-Aribah. Ini tarikh Tabari, tuan-tuan boleh rujuk. Inilah yang paling dekat untuk menceritakan bangsa Melayu. Yang lain kita lihat tidak menyentuh secara jelas. Disebut dalam catatan ini, Nabi Ibrahim dilahirkan anaknya oleh isterinya 3 orang. Isteri pertama Nabi Ibrahim melahirkan anaknya bernama Ismail AS oleh ibunya bernama Hajar. Wa Ummu Hajar wa hiya Qabtiyah, dia orang bangsa Qabtiyah Mesir. Dan kemudian dia melahirkan Ishaq daripada isterinya yang bernama Sarah, anak Tanwil bin Nakhud bin Saruk bin Aruq, dan dia adalah keturunan Nabi Nuh AS. Dan Ishaq ialah matanya buta, kata Tabari. Kemudian selepas kematian Sarah, ada seorang gadis yang menjaga anaknya ketika itu, yang menjaga Nabi Yakub ketika kecil. Maka dipujuk oleh anandanya supaya Nabi Ibrahim berkahwin dengan orang gajinya ataupun pembantunya bernama Qanturah. Ketika Nabi Ibrahim sangat tua dan dia dikeluarkan oleh 6 orang anak. Dan antara anaknya bernama Madian, Yaksan, Zamran, Wasbaq, Wasah. Ini disebut oleh seluruh Qurtubi dalam tafsirnya, tuan-tuan boleh rujuk. Dia sangat berkali-kali merujukkan nama-nama keturunan ini, dan ini salah seorangnya lah bapa orang Melayu. Inilah yang disebut oleh Ibn Athir bahawa satu orang daripada ini, tidak apa pasti yang mana satu, menjadi bapa kepada Melayu. Dan di antara 6 orang anak ini, Nabi Ibrahim minta seorang daripadanya kekal di bumi Hijaz, di Palestin. Yang lainnya adalah keluar daripada Palestin untuk memajukan bumi ini. Bumi di sebelah timur belum dimajukan sama sekali. 5 orang anaknya diminta untuk berpindah ke timur. Ada yang pindah ke Mongolia, menjadi bangsa Mongolia. Ada yang pindah ke Jepun, menjadi bangsa Jepun, daripada 5 orang ini. Dan bangsa yang ditinggalkan di Hijaz ialah Madian. Bangsa ini sangat degil, badannya perkasa, dan bangsa ini suka menipu di dalam timbangan perniagaan. Allah istihakan dalam Al-Quran dalam seperti ini. Wa ila Madyana akhum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fawqul kaila wal mizan wa la taqsun nasa syahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum tu'minin. Shadaqallahu azim. Kepada bangsa Madian bin Ibrahim alaihissalam melalui istrinya Qanturah, diutusnya saudara mereka bernama Syu'aib. Lalu Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Allah Tuhan selain padanya, dan telah datang kebenaran pada kamu daripada Tuhan kamu. Hendaklah kamu jangan melakukan penipuan dalam perniagaan. Fauful kaila, dan sempurnakanlah timbangan, wal mizan, dan juga timbangan, sukatan timbangan, wala tabkhasun nasa syai'a, dan jangan tipu manusia dengan mengurangkan timbangan. Wala tufsidu fil ardh, jangan lakukan kemusnahan di atas muka bumi. Ba'da islahiha, selepas mereka telah melakukan kebaikan sebelumnya. Dzalikum khairul lakum, ini lebih baik pada kamu in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Bangsa ini degil, tuan-tuan. Dia menipu dalam timbangan. Lalu Allah musnahkan seluruh bangsa Madian. Pupus, yang tinggal ialah Nabi Syu'aib dan mereka yang beriman padanya, yang segelintir. Inilah yang menjadi saudara orang Melayu yang ada di Hijaz. Nabi Syu'aib itulah pakcik orang Melayu. Sebab dari segi keturunannya, Nabi Syu'aib ini ialah daripada Madian. Keturunan Madian ini adik-beradik dengan Madan, ayah orang Melayu. Dan oleh sebab itu bangsa Madian dengan bangsa Melayu bersaudara, sepupu, cousin, second cousin, third cousin, saya tak pasti, tetapi itulah yang dinyatakan oleh para penulis Islam yang muktabar. Dari manakah mereka dapat sumber ini? Ini saya tidak dapat jawab, sebab mereka tidak menyebut dari manakah sumber rujukan mereka. Inilah yang dipertikaikan oleh kawan kita yang menyerang apabila tidak ada sanad yang mencukupi.
Tidak ada sanad yang lengkap, tuan-tuan. Inilah conjecture, bukan satu benda yang pasti. Ini sesuatu yang disambung oleh ulama kita, yang mereka dapat sumber daripada mana, wallahu alam, dan saya balik untuk menyatakan balik. Dan lebih detail ini disebut oleh Tabari, juga oleh dalam Tajul Arus disebut Zubaidi juga menunjuk seperti ini. Dia juga merujuk kepada Tabari, dan dia membuat huraian seperti ini. Izinkan saya baca, tuan-tuan. Dia kata Banu Qantarah, anak-anak Qantarah termasuk orang Mongolia, orang Jawa, orang Melayu, orang Jepun, orang Cina. Ini Banu Qantarah namanya. Dia kata wa minhu hadis Huzaifah yushik Banu Qantarah an yakhruju min ahli Iraq. Bangsa Qantarah ini, anak Qantarah daripada isteri ketiga Nabi Ibrahim ini, akan keluar ke timur dan dia akan kembali ke Iraq. Dan min waqhim ka'anni bihim khazal anuf arat wajh. Dan Rasulullah menceritakan tentang bahawa Bani Qantarah ini satu hari datang untuk musnahkan Islam. Mereka datang untuk menghancurkan Islam. Mereka datang ke sebelah timur. Mereka datang ke Iraq. Siapakah mereka? Mereka ialah bangsa Tatar. Bangsa Tatar yang disebut oleh Rasulullah inilah anak Qantarah, yakni sepupu orang Melayu. Orang Mongolia itu sepupu orang Melayu dari segi konteks darah. Ini disebut dalam hadis ini, mengatakan kaum ini akan datang, akan musnahkan kamu orang Islam di Iraq. Dan benar-benar jangkisan datang untuk menghancurkan Iraq. Kita lihat ketika akhir zaman Abbasiyah di kepuncak keagungan dan diserang oleh bangsa yang tidak ada tamadun sama sekali. Mereka ada pedang dan kuda, dan mereka telah menghancurkan sebuah tamadun yang dibina ratusan tahun, yakni kerajaan Abbasiyah. Inilah yang dinyatakan dalam ini, dihurai panjang lebar oleh Zubaidi. Tuan-tuan boleh rujuk Tajul Arus yang menceritakan sebahagian daripada anak Qantarah, sama ada direct kepada orang Melayu ataupun sepupunya yang bangsa bercabang sebagai nama Mongoloid hari ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Jama' Sawir, Rasulullah bersabda, la taqumu hatta taqatilum qawman sirrul ayun aradul wajh. Tidak berlaku hari kiamat sehingga kamu orang Islam akan diperangi oleh satu bangsa. Tadi disebut bangsa inilah anak Qantarah. Di sini tidak disebut siapa dia. Bangsa ini sifatnya ialah sirratul ayun, matanya sempit. Aradul wajh, dahinya luas. Kannahum ayunuhum hadaqul jarad, dan mata dia keluar macam mata belalang. Majan mutriqah yang tailu asyar, dan bangsa ini pakai pakaian bulu. Wa yattakhadhu ad-daqa hatta yubitul khuyulahum bil nakhl, dan mereka akan datang ke Baghdad, dan mereka akan serang Baghdad, dan akan tambak kuda mereka di pokok-pokok tamar. Itu adalah hadis Rasulullah. Kita lihat peristiwa ini benar-benar berlaku. Inilah yang digambar oleh Rasulullah. Matanya sempit, mukanya merah, dahinya luas, hidungnya tumpul, dan seperti matanya seperti mata belalang. Dan inilah bangsa yang akan menghancurkan kamu, kata Rasulullah. Ya, ini anak Qantarah. Yang namanya paling dominan anak Qantarah ialah Mongoloid. Oleh sebab itu darah kita, kalau pergi ke Amerika, pergi ke England, dia kata anda orang Mongoloid. Kita orang Mongoloid. Orang Melayu ialah bangsa Mongoloid. Itu ialah klasifikasi saintifik. Inilah yang menghancurkan Baghdad, tuan-tuan. Anak Qantarah telah menghancur Baghdad. Rajanya Mu'tasim Billah, ketika zaman teknologi yang paling tinggi di dunia dipunyai oleh Baghdad. Dan gambar ini menggambarkan bagaimanakah tentera Mongol telah mengepung istananya. Khalifah tidak sedar musuh telah mengepung. Penari gelek sedang menarikan gelek dengan Khalifah sedang berpesta. Tiba-tiba anak panah menepati pusat penari gelek. Di hujungnya ada tanda kota Baghdad telah dikepung. Baru mereka sedar bahawa kota Baghdad dikepung, dan Mu'tasim akhirnya dibunuh beramai-ramai. Inilah umat Islam yang jatuh bukan ketika dia lemah, tetapi ketika mereka kuat. Begitu juga umat Andalusia, ketika mereka capai kemajuan yang paling tinggi teknologi, ketika telah mereka kalah. Umat Islam boleh bersabar ketika kesusahan, tetapi mereka tak boleh bersabar ketika senang. Inilah hakikat manusia. Bukunya dibakar, kitab-kitab dibakar oleh bangsa anak Qantarah, sepupu orang Melayu, Mongoloid namanya.
Dan oleh sebab itu ulamanya dibunuh. Mereka berpesta di atas kematian ulama kita. Sungai Dajalah bertukar menjadi hitam kemerahan sebab hitam daripada asap membakar kitab-kitab, dan darah merah kerana darah para ulama. Dan sejarah telah mencatatkan dengan tinta emas, bangsa yang mengalahkan Baghdad ini akhirnya memeluk Islam beramai-ramai. Subhanallah. Yang Hishan telah menjadi pembela Islam akhirnya, bukan dia tetapi cucu keturunannya telah mengambil alih Baghdad untuk mengembangkan Islam di China. Subhanallah. Inilah yang dikatakan, yang diceritakan dalam sejarah At-Tabari juga. Al-Muqtasim Billah, Khalifah Islam terakhir di Baghdad di bawah kerajaan Abbasiyah, dia telah dipijak beramai-ramai oleh tentera Janghisan untuk menghina khalifah, dan khalifah ketika itu bukan khalifah yang menjadikan akhirat sebagai perjuangan. Dunia sudah masuk ke dalam istana. Inilah yang kita lihat, cukup ganjil dalam sejarah dunia yang tidak berlaku. Bangsa yang mengalahkan bangsa yang dikalahkan, mengikut agama bangsa yang dikalahkan. Bangsa Mongolia telah memeluk Islam beramai-ramai dan mereka membina sebuah empayar Islam yang terbesar dunia. Ini tidak ada dalam sejarah dunia sampai hari ini. Yakni kerajaan Yuan yang daripada Eropah sampai ke timur, kerajaan paling besar dalam dunia. Ini kerajaan Islam yang dibina oleh orang Cina, orang Mongolia, dan Cina sebahagian daripada kawasan pengurusan daripada bangsa ini. Subhanallah. Kenapa kita tak tahu bahawa kerajaan terbesar di dunia ialah kerajaan Mongolia, Islam terbesar satu masa itu? Ini berlaku dalam kurun yang ke-13 ketika Ibn Battuta sampai ke China. Apa yang disebut oleh pengembara Ibn Battuta, bila aku sampai ke China, mereka bercakap bahasa Arab. Seluruh orang Cina bercakap bahasa Arab. Mereka fasih dan mereka lah kurun orang yang sangat-sangat warak. Pembelajaran fiqh dalam mazhab Hanafi, mereka kebanyakan orang Sufi, dan qadi mereka namanya sekian-sekian. Dan kami berbincang dengan qadi yang menjadi kerajaan Yuan itu, yang berpusat di kawasan yang cukup besar dalam sejarah China. Selepas itu diganti oleh kerajaan Ming. Kerajaan Ming ialah kerajaan Islam yang terbesar dalam sejarah China. Kalaulah Mongolia tadi ialah kawasan yang besar, tetapi dari segi pengawalan, maka kerajaan Ming ialah kerajaan Islam yang sangat besar, yang akhirnya menyampaikan Islam kepada orang Melayu. Orang Melayu sebahagiannya disampaikan orang Cina, dan inilah mengasas kepada dinasti Ming, iaitu raja inilah yang sangat alim, yang mengembangkan Cina, yang membina The Providence City. Tuan-tuan melawat di Beijing, ada Providence City, itu bandar kepada raja ini. Raja ini raja Islam yang sangat adim. Tuan-tuan pergi Cina, tak ada seorang yang ceritakan inilah istana Islam yang melaksanakan hudud. Tidak ada, sebab telah dipadamkan. Tuan-tuan, sejarah ditulis oleh Joseph Needham, diupah oleh mereka dengan berjuta dolar supaya jangan menulis peranan Islam di China. Dan ini cukup sayang, sejarah China telah berlalu, sebab akhirnya kerajaan Ming dikalahkan oleh Manchu yang menghancurkan Islam di China selepas kerajaan Ming telah kalah. Yang tinggal hari ini ialah Kungfu. Kungfu ialah tradisi orang Melayu, orang Islam di China. Oleh sebab itu master dia sampai setiap tahun, setiap masa tidak boleh dipegang selain pada Islam. Tuan-tuan tengok dalam filem yang master Kungfu itu Islam sampai hari ini. Inilah sebahagian daripada peninggalan Wushu dan Kungfu, ialah masyarakat yang diwarisi sejak zaman kerajaan Yuan. Inilah di antara yang tinggal di China. Sebahagian daripada anak konturah sampai ke Champa. Inilah siapakah, sama ada dia Yaksan ataupun Zamharan ataupun Madan, tidak diketahui sebab sejarah tidak menulisnya. Tetapi di antara tiga ini seorang saja sampai ke Champa. Mereka membina negeri Melayu, bangsanya disebut Melayu. Dan inilah negeri Melayu yang pertama, yang apabila mereka sampai ke sini melalui jalan darat, mereka melalui India, akhirnya Nabi Ibrahim minta mereka sampai ke timur. Maksudnya orang Melayu beragama Ibrahimiyah. Tetapi dalam masa yang lama mereka telah memeluk Hindu, sebab Hindu sangat rapat dengan agama Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu orang Melayu akhirnya memeluk Hindu beramai-ramai. Bahkan ada yang mengatakan bahawa wallahu alam, Ibrahim itu ialah Brahma di sisi orang Hindu.
Sebab orang Hindu asalnya menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam kitab Veda mereka, Allah is beyond comparison. Allah is one. Allah lah satu. Yang sembah patung itu bukan orang Hindu, tuan-tuan. Yang sesat pada Hindu. Yang menyembah pokok itu bukan orang Hindu. Itu yang sesat pada Hindu. Dalam Hindu tidak ada Tuhan, tidak boleh digambarkan Tuhan, sebab Tuhan is infinity. Tuhan is beyond comparison. Itu agama Hindu. Dan pengasasnya lah Brahma. Istrinya nama Saraswati. Apakah dia Nabi Ibrahim? Brahma. Dan isteri Ibrahim namanya Sarah. Dan dalam agama Hindu dikatakan Saraswati. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, asalnya Nabi diangkat menjadi Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa AS ialah Nabi yang jelas dan diangkat menjadi Tuhan oleh orang Kristian. Kita juga jangka orang Melayu mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Tuhan, menjadi Brahma. Orang Melayu sangat alim dalam Brahma. Agama Hindu, orang Melayu lah juaranya, tuan-tuan. Apabila Buddha telah lahir di kapal lepas itu, maka Buddha tidak boleh hidup di India. Sebab India memusuhi agama Buddha, maka dia berkembang di alam Melayu. Palembang menjadi pusat pengembangan agama Buddha yang terbesar di dunia, dan orang Melayu menjadi guru Buddha yang terbesar di dunia, namanya Adiputra. Oleh sebab itu Aising yang menjadi pendeta Cina datang belajar berguru dengan orang Melayu di Palembang. Ini sejarah ditulis dengan tinta emas oleh mereka. Oleh sebab itu sejarah harus dilihat dalam berbagai sudut. Dan di antara mereka yang membina negara Champa ialah orang Melayu. Bandar-bandar besar di Champa namanya Indrapura, namanya Wijaya, namanya Konturah. Ibu mereka menjadi sebuah bandar di Champa. Inilah bumi orang Melayu, dan di bawahnya Panduraga. Orang Melayu ini asalnya, tuan-tuan lihat dalam sejarah syair Siti Zubaidah. Syekh Zubaidah menggambarkan orang Melayu di Indrapura, sekarang sudah menjadi Vietnam. Inilah asal usul orang Melayu. DP kata orang Melayu bukan daripada Melayu, betul, daripada Champa. Mereka pertahankan Champa selama 700 tahun, tuan-tuan. Mula-mula sekali Simpara, telah di atas sekali ialah Simhapura. Pura itu maksudnya tempat kuil yang terbesar. Kalau ada Singapura, Pura itu maksudnya tempat Hindu yang ada kuil paling besar. Kalau kecil panggil Puri, Nilampuri. Yang besar Singapura, Indrapura. Di Indrapura inilah berlakunya peperangan di antara Zain Abidin yang kemudian ditawan oleh Cina dalam Siti Zubaidah. Siti Zubaidah kemudiannya menyamar menjadi tentera dan mengalahkan tentera Cina dalam Syair Siti Zubaidah, berlaku di Champa. Oleh sebab itu Champa dengan kita ada hubungan cukup rapat. Bunga di Champa kita panggil bunga Kemboja. Di sini kita panggil bunga Kemboja, di sana panggil bunga Champa. Di sana dipanggil buah Champa. Di sini kita panggil Champa dak, Cempedak. Dipanggil Champa bunga Champa di sana. Di sini kita panggil Campaka, Cempaka. Itu bahasa Champa, bahasa Melayu lama. Hubungan di antara kita sangat rapat, dan orang Melayu telah kalah di Sinhapura. Mereka turun ke bawah Indrapura. Indrapura pula kalah. Di sinilah Zubaidah pertahankan suaminya. Bangsa Cina itu bukan bahasa Cina, tuan-tuan, bahasa Viet. Kemudian Wijaya telah kalah. Orang Melayu turun lagi ke Konturah, pertahankan Konturah 100 tahun, kalah lagi, dan pergi Panduraga, kalah lagi, turun ke Saigon sekarang. Saigon ataupun Ho Chi Minh itulah bandar Melayu yang terakhir. Orang Melayu berperang habis-habisan di situ dan kalah. Mereka lari ke mana, tuan-tuan? Lari ke sebuah negeri nama Kalah. Negeri Kalah ini tercatat dalam sejarah, ditulis Al-Biruni dalam sejarah Islam. Tahqiq Malil Hindi, ditulis oleh Al-Biruni, seorang saintis terkenal daripada India. Dan dia menyatakan dia pergi ke Kalah. Kalah ini duduknya 5 darjah ke utara daripada Khatul Istiwa. Kalah ini apabila Islam sampai ke sini dia tukar menjadi Qadah. Kedah ini ialah bumi orang Kalah. Orang Champa yang kalah telah berhimpun di sini. Di sini orang Kalah semuanya. Sebab itulah kita menang sorak kampung tergadai. Sejarah kita ialah wajah orang Kalah, tetapi bila Islam sampai ke sini, nama yang tidak indah akan ditukar. Qadah ialah mangkuk nasi. Di sinilah ditukar Kalah pada Qadah. Sejarah Rasulullah, dalam sirah Rasulullah menukarkan seorang sahabat nama Khil, kuda, kepada Khair. Islam tidak membenarkan nama yang tidak indah disebut.
maka akhir sekali bumi Champa telah berakhir. Hari ini sudah menjadi Vietnam. Bandar Indrapura sudah menjadi Bandar Hue. Bandar Senhapura sudah menjadi Hanoi. Bandar Kontura sudah hilang identiti, dan kita melihat buminya telah kalah. Kemanakah perginya? Ketika itu Osmaniyah telah wujud untuk mewarisi sejarah Khalifah Islam. Dia telah mengambil orang yang kalah ini, dibawa ke merata tempat di bawah pentadbiran Osmaniyah, termasuklah Champa, pengkalan Cepa. Dibawanya ke Aceh, dan Aceh satu-satunya orang Champa yang tulen yang ada hari ini. Kalau kita pergi ke Aceh, dia bercakap bahasa Champa yang masih asli. Rupa-rupanya orang Aceh ini orang Champa yang telah kalah. Sebab itu orang Aceh, sifat perjuangan mereka sama seperti orang Champa asal. Walaupun mereka sentiasa kalah, tapi perjuangan ialah perjuangan. Kemenangan bukan urusan kita. Kemenangan adalah urusan ilahi, tetapi apa urusan kita adalah perjuangan. Perjuanganlah hak kita. Ketika itu orang Melayu menguasai maritime. Ini namanya Laut Champa. Sayang, hari ini namanya Laut Cina Selatan. Identiti Champa telah hilang sama sekali. Bukan sahaja Champa telah hilang, buminya telah hilang. Sejarahnya hilang. Buminya telah hancur kepada Vietnam. Tuan-tuan jangan sebut Champa di Vietnam. Tuan-tuan akan ditangkap. Sebab orang Vietnam tahu ini bumi orang Melayu. Orang Melayu tak tahu itu bumi mereka. Mereka pergi ke Vietnam dan mereka shopping, tetapi mereka tidak tahu itulah bumi mereka. Saya pergi ke Vietnam, air mata saya mengalir setiap kali saya pergi. Di situlah bumi Datuk Nenek kita, yang daripada Hindu mereka menjadi Buddha, kemudian menjadi Islam, dan di situ menjadi pusat perjuangan Islam yang terbesar di rantau Asia Tenggara. Champa.